Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam episod ke-16 ya, Follow Me Dr. Har, setiap mingguan di TV Ikram setiap hari Selasa pagi pukul 10 pagi. Kita membincangkan tentang aspek kepengikutan dan kepimpinan, dan kali ini ya menyambung tema ya dalam bulan ini iaitu gender gap ataupun jurang gender di dalam kepengikutan dan kepimpinan. Kita recap sikit pada episod yang ke-14 kita membincangkan tentang ya apakah itu sebenarnya jurang gender yang ada, dan kita ingatkan bahawa kita bukan nak bincang tentang ya gender itu adalah satu ya takrifan yang sempit mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan teori feminism dan liberalism gitu ya, tetapi melihat bagaimana sebenarnya wujudnya jurang itu ya, dan saya yang dikira adalah dalam konteks bilangan wanita yang menduduki ya kedudukan kepimpinan tertinggi di dalam organisasi yang masih lagi sangat jauh ya dibandingkan dengan lelaki, dan juga dalam konteks kalau dikuantify atau diberikan nilaian kepada gaji yang diterima oleh wanita ya, dan juga bagaimana halangan itu berada di setiap peringkat kejayanya, bukan hanya di peringkat atas yang dinamakan sebagai shilling kaca itu. Dan bagaimana jurang ini sebenarnya di dalam episod ke-15 Dr. Har nyatakan mengapa kita kena address isu ini, kerana jurang gender ini telah menyebabkan ya masyarakat kita tidak dapat memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ya kita semua ya, kerana daripada awal lagi sudah ada kekangan dan juga sekatan itu ya. Dan Dr. Har harap kita boleh melihat ke dalam ya dari konteks sejarah, dalam konteks apa yang dinyatakan daripada Al-Quranul Karim, adanya ya ciri-ciri kepimpinan itu yang mungkin banyak dikaitkan dengan wanita, sangat perlu ya dan penting di dalam masyarakat ini. Dan Dr. harap ya dalam episod kali ini is the how ya. Kalau minggu lepas adalah mengapa ya kita mesti rapatkan SAF ini, bukan hanya kerana untuk mendapat mencapai SDG yang keempat iaitu kesamarataan gender gitu aja. Dia mungkin Dr. Har tak nak mungkin mempromosikan tajuk kita ini sebagai itu, tapi lebih kepada maknanya ya, maknawinya tu ya, kenapa sangat yang kita perlu. Pendek kata beginilah ya, apabila berlaku ya perbincangan di mana jua ruang ya, tak kira lah kalau di rumah ataupun ya di dalam satu komuniti keluarga ya, dalam juga kampung ataupun dalam organisasi ya, pejabat kita, ruang pekerjaan kita, dalam membuat keputusan untuk perniagaan kita ya, dalam konteks politik, konteks ekonomi, konteks perkhidmatan awam contohnya kan. Bila saja ada pembuatan keputusan, kita melihat di dalam situ perlunya adanya sumbangan-sumbangan ini ya, baik daripada semua ya kepelbagaian yang ada, khususnya dari sudut gender. Maka kalau katalah semuanya itu hanya satu gender saja, maknanya semua tu gender perempuan atau semua tu gender lelaki sahaja ya, maka tentu sekali keputusannya itu kita dapati tidak akan sama ya, berkesan dan inklusif sebagaimana kalau misalnya pembuatan keputusan itu ya anggotai oleh perwakilan yang lebih adil. Dalam konteks itu kita harap ya sampai menjadi satu kerangka fikir dan budaya selepas ini adalah untuk melihat kenapa kita punya mesyuarat ni semua ada satu jenis orang saja ya, maknanya satu gender, satu etnik ataupun satu peringkat umur saja ya. Tentu sekali ya bila kita ada nak meraihkan kepelbagaian ini, ni the how tu, maka tentu banyaklah kompleksiti perkara yang lebih kompleks. Lebih mudah kan agaknya kalau semua orang satu fikir begitu saja, tapi kita tahu bahawa kalau kita serius nak memanfaatkan ya keupayaan semua dan mendapatkan keputusan yang lebih baik dan inklusif untuk semua, maka inilah proses yang mesti kita lalui ya. Jadi oleh sebab tu hari ini mungkin nak tahan nak tengok bagaimana agaknya ya kita harus mengobati ya penyakit ni. Kalau kita nak namakan sebagai penyakit lah kan, jurang gender ini. Dan jurang gender ni daripada dulu dah ada, dah macam-macam dah orang buat ya, macam-macam dah kita bincangkan, macam-macam intervensi, ada dari sudut polisi, ada dari sudut wanita tu sendiri kena diupayakan berlawan pula dengan orang yang menindas dia begitu kan.
masih juga tidak begitu berkesan. Dan pada saya sebagai seorang doktor ni, dia macam seolah-olah satu penyakit yang kita salah diagnose, ya. Maknanya kita tidak memberikan diagnosis yang betul, oleh sebab itu kita tak bagi ubat yang betul. Jadi apakah sebenarnya diagnosisnya, ya? Sebenarnya penyakit yang atau masalah atau yang kita hadapi ini sebenarnya dia bertindan-tindan, ya, dia punya multifaktorial itu. Dan oleh sebab itu kita mungkin, ya, kena memberikan satu penyelesaian bagaimananya itu juga dalam pada banyak sudut, ya. Jadi mana yang dulu itu yang kita harus mempunyai satu perbincangan lain, ya, atau perbincangan yang akan melihat khusus kepada aspek ini, ya. Dan dengan itu mudah-mudahan kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana, ya. Antaranya tadi kan kesenjangan itu kita nak lihat bahawa mungkin kita tak nak hentikan progres ataupun, ya, kemajuan orang lain. Maknanya kalau dari sudut ni lelaki, ya, yang telah banyak memberikan sumbangan selama ni, kita tak nak supaya mereka, ya, berhenti ataupun break just untuk bagi wanita ni naik sama begitu. Saya rasa itu satu kaedah strategi yang tidak berapa orang kata efektif dan juga tidak berapa bijak lah, ya. Maknanya kita teruskan saja. InsyaAllah kita teruskan. Cumanya kita dalam masa yang sama kita membuka lebih banyak peluang, ya, supaya dalam konteks ini wanita akan melalui proses ini dengan tidak perlu, ya, menghabiskan tenaganya membuang halangan-halangan ini. Ya, maknanya kalau halangan itu satu yang memang, ya, memang kena diatasi, tak apa. Tapi kadang-kadang halangan itu lebih merupakan persepsi-persepsi, ya, yang telah mungkin, ya, telah ada menjadi budaya dalam satu organisasi itu turun-temurun tanpa ada orang yang cuba nak membetulkannya, dan akhirnya masalah kita tidak pernah selesai. Yang pertama, ya, saya rasa yang ini kita lihat dalam konteks saya merujuk kepada satu artikel yang ditulis oleh, ya, dua orang penulis, ya, Alice Eagly dan juga Linda Carli, dalam satu esei yang dibuatkan di dalam HBR ni, Harvard Business Review 10 Must Read ni, dalam Women and Organisation, Women and Leadership, yang tajuknya Women and the Labyrinth of Leadership, ya. Dia katakan bahawa wanita ini dengan juga nak capai kepada kedudukan tertinggi kepimpinan itu banyak sangat, ya, selok-belok yang mesti dilaluinya. Dia kata pertama, ya, apa yang tengah saya lakukan ini, ya, kita nak meningkatkan kesedaran dan juga keprihatinan awam, ya, umum, lelaki dan perempuan dan semuanya, tentang adanya halangan-halangan psikologi ini, ya, yang merupakan sikap-sikap prejudis, ya, sikap yang berat sebelah atau bias ini terhadap pemimpin, terhadap wanita dan kepimpinannya, ya. Dan ini memerlukan satu anjakan paradigma ataupun perubahan dari sudut kerangka fikir. Dan ini bukan yang mudah. Tetapi inilah yang paling pertama, ya. Jadi mungkin, ya, dalam konteks ini pada pandangan saya lah, ya, antara yang akan yang mahu dicapai oleh slot-slot lebih kurang 40 minit seperti dalam Follow Me Dr. Hari ini adalah untuk membawa perbincangan ini dalam bentuk yang lebih ilmiah, ya, bukan hanya sekadar sembang kedai kopi, ya, dengan data yang sangat meragukan ataupun anekdotal saja, tapi kita membawakan hujah-hujah kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kadang-kala, ya, kita mungkin tak boleh hanya meningkatkan saja kesedaran itu, tapi juga kita mesti merangkakan bahawa setiap orang mempunyai peranan, ya, untuk mengubah persepsi ini, ya. Tadilah apabila Allah mengatakan, ya, dalam ini saya sebut banyak kali di dalam semua slot pada bulan ini, surah Al-Lail ayat 3 dan 4 itu, wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, ya, pada penciptaan lelaki dan wanita itu usaha-usaha kamu ini memang berbeza-beza. Maka itu premis kita. Kita tidak nak menjadikan orang lelaki itu jadi perempuan atau orang perempuan ni jadi lelaki. Itu yang sangat penting. Dan pada saya itu sangat memberikan keupayaan kepada saya, sebab saya tak mampu dan saya takkan boleh, ya, untuk menjadi lelaki, ya. Dan saya juga tak boleh demand supaya lelaki itu jadi wanita. Tidak, ya. Maka dengan itu, bagaimana dengan perbezaan ini, kita harus menerima hakikat bahawa
ada antara cara kita berfikir, cara pandangan kita yang mungkin kita kena di stereotyping, stereotype cara berfikir stereotype kita ni. Saya ingat bila saya selesai menjadi pengarah di Pusat Citra UKM baru ni, 22 bulan saya di sana, kurang 2 bulan lagi setahun. Saya bila dah habis tu dapatlah mungkin kata-kata ucapan terima kasih begitu. Dan kalau kita saya lihat bahawa dia kata saya ingin ucapkan ribuan terima kasih pada tunjuk ajar, bimbingan, motivasi yang Prof berikan saya sepanjang 22 bulan. Prof telah berjaya mengubah persepsi saya bahawa wanita tidak boleh menjadi pemimpin yang baik. Mungkin ini adalah persyarat saya yang bila saya berada di situ 22 bulan ni, dia mengubah persepsi dia. So ini mungkin dalam konteks the how ni, yang pertama itu yang mungkin saya tanyakan lah, boleh dapat sedikit perincian tentang apakah persepsi yang telah berubah tentang kepimpinan wanita ini. Dia kata sebelum ni saya pernah berketuakan wanita bila saya bertugas di tempat yang lain. Masa itu saya mengalami pengalaman yang agak pahit. Contohnya tiada keluasan, flexibility, tiada tolak ansur, terlalu terikat dengan peraturan. Bukan saya saja, bahkan majoriti guru lelaki masa tu lelaki pendidik lelaki juga merasa agak tertekan dengan bertugas di bawah gaya kepimpinan berikut. Malah persepsi negatif dikuatkan juga oleh komen-komen rakan guru perempuan juga yang mengatakan lebih suka berketuakan seorang lelaki di tempat kerja. Antara komennya, ketua wanita ini lurus ikut pembaris. Itu yang membuatkan saya mempunyai tanggapan stereotip yang negatif terhadap ketua seorang wanita sebagai ketua. Namun dia kata Prof sangat memahami staff boleh bertolak ansur dan tahu selok belok memberikan motivasi manusia yang cukup rumit ini. Jadi itu antara feedback ataupun maklumat yang saya terima apabila ada ni satu pandangan satu kerangka fikir yang mengatakan wanita tu beginilah. Jadi itu mungkin satu strateginya. Dan strategi ini kena berterusan, strategi ini kena ada momentum dia, sentiasa orang kata makin memberi kesan. Dan makin kena ramai lagi makin memperbincangkan tentang ini dan juga kita kena lihat sama ada mindset yang sama juga telah diwarisi oleh anak-anak kita atau tidak kan jadi mungkin itu juga satu yang kita kena lihat. Daripada kecil kita mungkin memberikan gambaran bahawa anak-anak lelaki kita adalah ketua dan anak perempuan kita adalah pemimpin pengikut begitu. Saya rasa mungkin tak apa juga tu, tetapi dia tidak boleh begitu sahaja maknanya anak lelaki dan perempuan ini kena kita bangunkan dia punya keupayaan menjadi pengikut dan menjadi pemimpin hingga akhirnya mereka sampai kepada satu tahap di mana kepimpinan yang terbaik adalah kepimpinan kolektif yang meraihkan semua kekuatan masing-masing bukannya hanya seorang-seorang punya idea saja dan mereka melihat sebagai kepelbagaian itu sebagai kekuatan mereka. Saya rasa itu yang kita harus ubah tambahkan. Bukan hanya saya tidak adalah nak menghalang kalau misalnya kita beri latihan untuk anak lelaki untuk memimpin gitu, tapi tidak boleh begitu saja. Dia kena ada satu kefahaman lain di mana yang memimpin itu mestilah yang paling berilmu, paling bijaksana, paling berpengalaman, paling mempunyai strategi yang baik. Itu dia. Gender dia, rupa dia, kulit dia, bangsa dia, keupayaan fizikal dia, sama ada dia mungkin tidak boleh melihat kerana buta ataupun tak boleh mendengar tapi dia boleh berkomunikasi. Itu adalah perkara kedua. Tetapi yang paling penting adalah dari sudut kompetensi itu. Yang sudah sangat besar sebenarnya, tapi saya rasa itu yang kita harus lihat. Dia bukanlah hanya sebab dia lelaki maka atau dia gender A maka dia lah jadi ketua. Tak kira lah walaupun dia mungkin orang yang paling tak sesuai untuk menjadi pemimpin ketika itu. Dan sebenarnya dalam gender B itu ada yang lebih baik. Tapi sebabkan dia adalah gender B maka dia tidak boleh menjadi pemimpin. Ini satu cabaran yang saya berikan mungkin kepada ibu bapa di rumah itu bagaimana kita melihat anak kita. Guru-guru atau guru tadika sendiri, guru-guru sekolah rendah terutamanya, dan guru-guru di sekolah menengah dan juga guru-guru di pengajian tinggi. Yang kedua, kita memang kena mengubah sistem. Ini kalau kita lihat daripada buku yang ditulis oleh Helena Morrissey, saya banyak juga merujuk tentang buku ini, iaitu
A Good Time to Be a Girl ya, Helena Morrissey, dia menulis sebagai respon kepada buku yang satu lagi ya, buku yang kita tahu ya menjadi satu buku yang meletup-letup lah juga ya, apabila Sheryl Sandberg dia kata lean in. Ini cara dia kata malahan lean in itu didefinisikan macam-macam ya. Tapi antaranya untuk wanita survive di dalam ya dunia yang banyak didominasikan oleh lelaki ini, wanita kena pandai lah macam mana dia nak navigate itu. Ya, dan pada saya nyatakan itulah episod 2 episod lepas saya kata akhirnya wanita sendirilah kena pandai-pandai nak masuk macam mana. Dan pada saya lean ini lebih macam ya kita ada tangga yang kena sandarkan kepada dinding itu, nak dinding mana yang kita nak sandarkan ini ya. Dan oleh sebab itu dalam buku ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya perkongsian Sheryl Sandberg tentang bagaimana dia mendapatkan bantuan dan juga mentoring ya, coaching daripada orang-orang yang ya sangat instrumental lah ya bagi membawa wanita ini bersama begitu. Dan selalunya ini adalah lelaki-lelaki ataupun ya kita punya rakan ya dari sudut profession kita itu yang akan sentiasa membawa nama kita lah kepada mesyuarat tertentu. Panggil Halina dia boleh buat ni, so kita perlukan yang itu. So maknanya mungkin kita kena lean in ya. Dan lean in juga dia di sini mengatakan tentang wanita ini dia sebenarnya akan saling bantu membantu ya, bukannya bila dia dah naik dia akan jatuhkan wanita yang lain pula ya. Ini ada satu strategi juga, dia seorang saja wanita di dalam komuniti itu tak boleh juga ya. Jadi buku lean in pada saya sangat enjoyable untuk dibaca. Cumanya saya merasakan bahawa dia bukan mungkin style saya ya. Saya mungkin agak kurang selesa kalau ya kena blend ya di dalam bersama lelaki begitu. Tentu sekali kena banyak menghabiskan masa bersama begitu kan. Jadi Helena Morrison menulis ya, yang ini lebih kurang 2011 dia sangat popular pada tahun 2015 pada saya ya. Dia diterbitkan pada 2013. 2015 sangat popular. Oprah panggil dia ya, macam-macam lah ya. Dan akhirnya Helena Morrissey pada 2018 mengeluarkan buku ini pula. Helena Morrissey ni dia adalah industrial captain di UK pula ya. Yang ini di US ya. Dan dia mengatakan bahawa kita kena ubah sistem ya. Dia kata don't lean in, dia kata change the system. Ya, maknanya kita sebagai wanita ini tidak boleh hanya bergantung atau menyandarkan orang lain saja, tapi dia kata over the time ya, dia kata 5 years has passed since women were encouraged to lean in. Ya, maknanya itulah daripada respon ya Sheryl Sandberg ini ada lean in circle macam itulah orang perempuan ni kan, dia mulalah ya buat dia punya macam mana usrah group dia tu ya, macam mana nak implementkan idea yang ada dalam buku ini. Over that time, dia kata sepanjang masa itu the world has transformed, yes, with technology changing how we work, influence, lead and communicate. So teknologi menjadi satu denominator sekarang ni yang akan menentukan ke mana halnya ya selepas ini. Dia kata why should anyone lean in to a patriarchal system that is out of date? Jadi dia bertanya, kenapa pula kita kena bersandar kepada sistem lama yang mana masih lagi menggunakan dominasi satu gender terhadap satu gender yang lain, yang sebenarnya semua tu yang harus kita rungkai ya. Dia kata why not change it entirely? Kenapa tak kita sistem itu kita ubah ya untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi dalam konteks ini kita mungkin kena mengubah salah satunya ni masa panjang ya, sangat normal ya untuk kita yang bekerja ni kena spend masa dekat pejabat lama gitu kan ya. Dan mungkin bawa kerja balik rumah dan seterusnya tu, jadi dan itu dilihat sebagai satu cara ya, kalau orang yang balik awal tu ni tak committed dengan pejabat, misalnya balik tu tengah malam ke 10 malam tu ni sangat committed dengan tu. Itu kita kena ubah sistem tu, kena ubah. Maksudnya kita tidak reward dengan itu lagi. Dan saya rasa teknologi membolehkan itu. Kita duduk di rumah pun kita boleh jadi lebih produktif ya. Kita juga kena mengubah dalam konteks subjektiviti kita apabila kita membuat penilaian dari sudut kecekapan. Ya, maknanya kita tidaklah kena banyak yang lebih objektif, lebih blinded. Maksud saya tak tahu pun orang ni lelaki atau perempuan, kita melihatnya dan menilainya secara lebih adil ya. Ini juga ketika kita nak mengambil orang kata pekerja tu pun kita tidak highlightkan sangat yang ni lelaki atau ni perempuan gitu. Yang didapati kalau in hiring, if you
kita tidak, nyatakan dia lelaki atau perempuan ya, anak berapa, baru kahwin ke tidak, semua-semua tu di-silent-kan atau didiamkan dulu. Ada data tu tapi tidak diberikan kepada panel yang akan menduga ataupun mengambil ya mana satu calon itu, dia dapati mereka lebih adil ya. Bilangan lelaki dan wanita yang akan diambil pekerja hampir sama ya, dan tidaklah bias kepada satu-satu gender sahaja. Ya itu antara macam nak mengubah sistem tu. Kita memang kena ada satu bilangan yang kritikal ya, ataupun dipanggil critical mass dalam membuat keputusan. Oleh sebab tu kalau ikutkan teori 30% itu sebenarnya teori fizik ya, nak mengatakan bagaimana sifat sesuatu jirim itu dia akan dikuasai, akan dipengaruhi oleh vibration atau pergerakan molekul sangat kan. Kalau banyak bebas rawak, maknanya itu adalah bersifat lebih gas kan. Kalau misalnya dia sangat tak berubah pun ya dalam kompleks begitu, itu lebih solid kan. Jadi tapi kalau misalnya molekul itu tidak hanya ada katalah 10 daripada daripada 100 molekul itu yang mempunyai ciri-ciri vibration yang tertentu, dia tidak mempengaruhi langsung ciri jisim tersebut. Ini sebab ada 90 lagi molekul yang mungkin mempunyai sifat yang sama. 10% tidak dapat mengubah. Dia hanya melihat adanya perubahan apabila dia mencapai 30% ke atas, ya, barulah dia mempunyai impak kepada jisim tersebut. Ini dari sudut fizik. Oleh sebab itu, bila katalah ada seorang saja wanita ya daripada 20 orang itu, maka dia tidak mempunyai apa-apa kata impak pun. Ya, selalunya ini dapatkan sebagai token ya, sebagai token saja. Ya. Dan itu sangat penting untuk mendapatkan lebih ramai wanita memberikan pandangan mereka. Tapi kita tak boleh juga ya bagi polisi 30% mestilah wanita. Maka sebab kita nak kalau tak kita kena mungkin lesen kita ditarik lah. So kita tangkap puan aja mana wanita yang ada, terus dia namakan sebagai ahli lembaga pengarah contohnya. Itu pun tak mau. Itu jadi tokenism saja ya. Dan kalau boleh kita tak mau satu pasukan itu hanya seorang saja wanita contohnya. Ya, dan wanita itu pun ada di situ kerana wanita itu lebih berfikiran ya dengan cara lelaki contohnya. Ya, dan itu mungkin satu yang kita kena pastikan bahawa itu tadi yang kalau dalam Sheryl Sandberg punya lean-in, bila you seorang kena naik, you kena bawa orang lain juga, ya, wanita juga ya. Jadi dan juga kita lihat perlunya menyediakan wanita ini macam saya dah katakan untuk mempunyai keupayaan berhadapan dengan tanggungjawab yang besar ini ya. Mesti ada coachingnya, mentoringnya ya. Dan kita kena pastikan bahawa tugasan kita menjaga anak itu ataupun bertanggungjawab terhadap keluarga itu bukanlah satu liability kepada profession kita. Ya, malahan ya kita kena raikan itu ya, di mana dia punya praktis ya atau norma itu lebih mesra keluarga. Ya, jadi kita lihat juga kalau katalah mana antara keluarga kita ni yang keluarga sandwich contohnya, di dalam keluarganya itu anak-anak masih belum lepas dan dia sendiri menjaga ibu dan ayahnya di rumahnya contohnya. Dan tentu ya warga kerja kita yang begini memerlukan sokongan yang lebih daripada tempat dia bekerja. Bukannya dia kata itu you punya pasal, saya tak tahu. Ataupun kita pula dapat bos yang kata saya pun dulu macam tu juga, saya boleh pula handle, kenapa awak tak boleh. Yang itu tidak boleh lagi kita. Itu bukanlah satu ya yang dinamakan sebagai praktis dari sudut sumber manusia ini yang mesra keluarga ya. Kemudian kita lihat juga kita mungkin kena berlaku adil lagi dengan keluarga tadi. Kalau misalnya lebih banyak tanggungjawab kepada keluarganya itu dikira juga sebagai prestasi tugasan dia. Maknanya yang itu satu yang saya kira sangat manusiawi, sangat humane ya. Maknanya bila mungkin staf kita yang bekerja ini dia ada mungkin dua orang anak kurang upaya ya, dan mungkin dia menjaga juga ibu dia yang tua, maka kita akan ada banyak lagi ya cara kita menilai prestasi dia tu mungkin sedikit berbeza. Bukannya maksud saya kita nak kena ya mengubah tapi itulah maksudnya ya keluasan yang ada ya, memberi peluang semua orang. Tentu sekali kan kalau orang ini mempunyai prestasi yang baik juga bekerja di tempat kerja kita, di samping semua tanggungjawabnya, saya sedia patut mendapat markah lebih daripada orang yang mungkin tak mungkinlah ya ditakdirkan Allah belum berkahwin,
yang hanya perlu jaga dirinya sendiri saja, ya. Ibu ayahnya pun masih kuat bekerja. Jadi itu saya rasa satu yang penting, ya. Dan satu lagi, ya, okey, ya, satu lagi adalah kita mungkin kena ada polisi di mana wanita yang mungkin mengambil keputusan untuk, ya, berhenti bekerja contohnya, untuk beri tumpuan kepada keluarga, ya. Sebab keluarga ini sebenarnya dia makin membesar dan selalunya apabila kita sudah memberikan fokus keutamaan, ya, ketika anak-anak ini memerlukan kita, akhirnya anak-anak ini mempunyai satu kemahiran, ya, untuk buat keputusan yang baik, mereka they don't get into trouble, ya, dan akhirnya ibu ataupun wanita atau lelaki juga, ya, saya rasa saya suka juga nak mengatakan bahawa kalau ada lelaki yang mengambil, ya, keputusan untuk lebih berada di rumah, ya, untuk, menjaga anak-anaknya, why not? Tapi kena ada juga polisi di mana kita mengambil mereka semula bekerja, ya, kerana pengalaman dia semua sangat berharga apabila, ya, urusan dia menjaga keluarganya itu sudah selesai. Ya, jadi ini antaranya, ya. Kita juga, menggalakkan, ya, lelaki contohnya kalau dia nak mengambil, cuti, ya, untuk, menjaga, isteri dan bayinya, mungkin kita lebih memberikan keluasan tersebut untuk memberikan mesej yang sangat jelas bahawa tanggungjawab ini kita pikul bersama. Ya, jadi bila kadang cakap macam ni seronok, tapi selalu yang kita kan kata, realitinya tu sangat jauh berbeza. Mungkin saya ada nyatakan ni dalam beberapa, ya, penampilan umum saya dalam seminggu 2 ini, saya diberikan maklum balas oleh seorang yang mengatakan, Doktor Han cakap semua ni dia akan ubah ke?" Dia kata, ya. "Jauh api dari panggang lah Doktor Han," dia kata kan. "Ibaratkan kita ni, anjing menyalak bukit saja." Ya. Eee, dan saya tahu dia dia mengatakan itu bukan kerana nak melemahkan semangat saya, tetapi, ya, dia juga, ya, seperti saya telah berusaha semampu yang terdaya dia di dalam bidang dia dan akhirnya kita ni macam kepenatan juga, ya, kita burn out juga, ya. Dan saya terus terang saya katakan bila dia bercakap begitu dia drag me down as well. Dia juga, dia kata, ada 2 peribahasa yang dinyatakan, ya, ibarat, anjing menyalak bukit ataupun mencurah air di daun keladi, ya. Dan ini kalau misalnya dalam konteks, kesihatan mental dan, emosi, ya, kita tahulah, ya, kadang-kadang bila kita rasa di depan kita adalah satu dinding tinggi, ya, yang tebal, ya, kita and we keep on banging ourselves on it, maknanya kita terus terus nak, ya, cuba juga nak rempuh, makanya akhirnya kitalah juga yang akan patah riuk dan juga mungkin, ya, lebam biru, ya, biru birat orang kata, ya, disebabkan oleh ini. Namun agaknya ketika begini inilah, ya, cerita-cerita yang mungkin, saya tak tahu bagaimana dari sudut sahihnya cerita ini, tapi kita pernah dengar, ya, tentang bagaimana seekor burung kecil, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, ya, dengan api yang begitu memarak, ya, tapi api itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk bardan wa salama, ya, untuk jadi sejuk dan tidak membakar, ya, sifatnya itu satu mukjizatlah, ya. Tapi, dikatakan burung kecil ini, seekor burung kecil, yang dilihat berulang-alik, ya, daripada satu lopak air, ya, dan cuba terbang sehampir mungkin dengan api yang marak itu dan cuba konon-kononnya memadamkan api yang marak itu dengan titisan air yang boleh dibawa oleh paruhnya yang kecil itu, ya. Dan yang saya dapat version ceritanya tak tahu, tuan-tuan puan-puan dapat ceritanya macam mana, ya. Tapi, malaikat bertanya, "Apa yang kamu buat ni?" Ya. "Macam mana kamu nak padamkan api yang begitu marak dengan air yang setitis itu?" Ya. Maka si burung ini menjawab, "Saya lakukan apa yang saya terdaya supaya bila nanti Allah bertanya saya, 'Wahai burung yang kecil, ya, apakah yang telah kamu buat apabila kamu melihat nabiku, ya, sedang dibakar oleh musuhku?' Maka si burung kecil itu mengatakan, 'Mudah-mudahan saya akan ada jawapan di sisi Allah untuk menjawab, ya, saya telah lakukan apa yang terdaya dengan apa yang ada pada saya, ya Allah. Itu sebagai burung kecil ni saya tak ada tangan, saya tak ada, ya, saya tak boleh nak panggil bomba, ya, saya mungkin ini yang boleh saya buat. Paling tidaknya saya melakukan sesuatu yang boleh ikut kedrat saya.' Jadi itu sebenarnya sangat sangat memberi motivasi, ya. Tak apalah, ya, menyalak bukit ke, curah air kat dalam keladi ke, tapi
itu adalah usaha yang mesti dilakukan, ya. Sebab sesungguhnya Allah yang akan melihat kita punya, ya, usaha kita itu, ya, dan usaha itu berjaya atau tidak itu semuanya bergantung kepada rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak bertanggungjawab terhadap hasil daripada usaha ini. Mungkin, ya, ianya tidak akan berhasil sekarang, tapi mungkin dalam 100 tahun lagi agaknya. Tapi it have to start somewhere. Jadi itulah dia sebenarnya, ya, selagi mana ada daya dan kekuatan, itulah juga, ya, yang menjadi motivasi untuk melakukan apa yang terdaya. Macamlah hadis Rasulullah SAW, ya, bila kita lihat satu yang mungkar itu, ya, buatlah apa yang kita boleh untuk menghalangnya. Kalau ada kekuasaan, tahan dengan tangan. Kalau ada yang tangan tak boleh, mungkin dengan dengan mulut kita, yang itu maknanya komunikasi kita boleh tulis, kita boleh nyatakan. Dan kalau semua pun tak ada, ya, adhaful iman, yang paling lemah itu adalah dengan, ya, protes daripada dalam hati kita. Tapi sebelum kita nak terus mengalah dan menyerah itu, tak apalah, saya ni tak ada daya, ya, dan tidaknya saya protes daripada hati sajalah. Ya, itu selemah-lemah iman. Yang Dr. Han tanya pada diri, Dr. Han sampai bila nak jadi lemah iman ni? Mungkinkah sebenarnya kita ada kekuatan, ya, dan tapi kita berselindung dengan jawapan, ya, kerangka fikir tertutup itu. Saya tak boleh nak buat apa, ya, saya orang kecil je. Saya nak buat apa pun ibarat mencurah air ke daun keladi. Saya rasa itu sebenarnya satu kerangka fikir tertutup yang mesti kita merdekakan. Ya, insya-Allah minggu depan, ya, kita akan bersama lagi, ya, dengan tetamu. Dan tetamu saya insya-Allah akan kita akan bincangkan satu, ya, dalam konteks selalunya kalau why, how dan what ni, maksud dia sekarang, ya, pada episod ke-17 kita bincangkan apakah sebenarnya yang nak kita harapkan, ya, di mana mungkin satu situasi yang lebih inklusif, yang mana kepelbagaian kita ini diraikan dengan sebaik mungkin, dimanfaatkan. Setiap orang mempunyai peranan yang sama, peluang yang sama, dan tidaklah, ya, terhalang daripada memberikan sumbangan itu semata-mata kerana ada diskriminasi yang begitu nyata, ya. Dan mungkin, ya, sebagai teasernya tu, tajuk itu, ya, satu soalan pula. Ya, selalu yang lain-lain tu dia tak macam yang tetamu pada bulan yang pertama itu suka pengikutan, kita bincangkan tentang ciri-ciri pengikut yang efektif, ya, oleh Dr. Haris Rusliza, ya, daripada Yeza Arba Foundation dan daripada Arba, ya, dan kemudian alhamdulillah pada bulan yang kedua kita cakap tentang pengikutan, ya. Masa tu saya ada 5 hari Selasa, ya, pada bulan tersebut. Maka yang minggu terakhir itu kita bercakap tentang, sebab dia serentak dengan Hari Kemerdekaan, kita kata anak muda, anak merdeka ini nak ikut siapa, ya, ataupun, ya, nak dipimpin secara bagaimana. Dan kita dapat, ya, bersama dengan YB Nurul Izzah Anwar, ya, ahli parlimen daripada Permatan Pau, ya. Jadi yang itu kita lihat dalam konteks itu, ya, memang anak muda mempunyai satu aspirasinya sendiri, pemimpin yang bagaimana yang mereka nak ikut, ya, dan itu satu yang sangat jelas. Bulan lepas, alhamdulillah kita bersama dengan tetamu kita Tuan Haji Fazrul Fahmi Ismail, iaitu yang selalu terkenal sebagai pentadabbur dalam My Quran Time atau Quran Hours, ya. Dan kita dalam perbincangan kita itu adalah, ya, dari sudut etika dan nilai kepimpinan dan kepengikutan, kita huraikan dari sudut pengikut dan pemimpin yang berintegriti itu, ya. Dan saya kira ya, yang kita bincangkan adalah dari sudut, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi contoh teladan terbaik, ya, untuk melihat bagaimana baginda adalah seorang pemimpin berintegriti yang dikenali, ya, dengan sifat amanah dan kepercayaannya itu daripada sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul lagi. Ya, jadi sangat-sangat dalam, ya, ibrah dan juga pengajaran yang boleh kita timba daripada, ya, Al-Quran dan juga daripada sirah, ya. Dan akhirnya kita tahulah bahawa etika dan nilai itu menjadi landasan, ya, yang mana mesti kalau kita lihat kepala kereta api ni dah mula nak derail, ya, tergelincir, maka kita kena betulkan sebagai pengikut. Dan juga kalau kita menyebutkan ketua yang di depan sekali itu, kita kena sering, ya, lihat, ya, gerabat-gerabat yang ikut kita ini ada tak yang nak tergelincir, ya. So itu satu analogi yang sangat tepat.
Jadi untuk bulan ini kita lihat betul tak ya, the future is female. Yang ini saya ambil sebab ketika ya kita tahu Hillary Clinton ketika dia melawan Trump ya ketika kempen presiden 2016 hari itu rata-rata sudah macam menjangka bahawa dia lah yang akan jadi presiden ya, dilawankan dengan Trump, tetapi kita dapati memang di situ satu fenomena yang sangat menarik ya, apabila rupanya terlalu liberal sangat pula kita ni, kita ada satu respon yang sangat tradisionalis pula ya, apabila mulalah orang yang mungkin ya mengatakan apa jadi hak dengan saya what about the white people ya, maka kena lantiklah seorang yang akan membawa ya to make America great again dan contohnya. Itu sebenarnya satu yang sangat menarik ya, saya dah nak habis membaca Rob Raymond punya buku ya, The Fight Against the Age and Against This Age, and age ini adalah Marxism ya, maknanya itu yang retorik ini dan saya rasa di negara kita pun ada banyak yang ini ya. Apa jadi dengan kita nanti, maka ya kita dan ini sebenarnya satu cara yang kita harus lihat bagaimana dia sebenarnya satu kaedah pemikiran politik yang sangat merugikan kita. Jadi balik kepada Hillary Clinton, dia tidak menjadi presiden disebabkan oleh bangunnya fascism di balik semula ya, maknanya tapi dia mengatakan the future is female. Okay? Dan kalau kita akan lihat kepada Gen Z dan Gen Alpha pada minggu depan, apakah agaknya bentuk kepimpinan yang akan mereka menjadi ya, gaya kepimpinan anak-anak ini, dan apa yang sebenarnya kita nak lakarkan. Dan kalaulah misalnya the future is female, itu maksudnya bukanlah maknanya semuanya tukar jadi perempuan, tidak, tetapi mungkin ya kita memberi ruang ya bagaimana input ya kewanitaan ini boleh mengimbangi ya gaya kepimpinan contohnya, atau cara kita membuat keputusan yang lebih dipengaruhi oleh kelelakian selama ini. Bukan nak kata ya kelelakian itu tak elok langsung ke apa, tak. Saya rasa kita boleh, we can make this better. Ya, dan oleh sebab itu tunggu kan episod yang akan datang ya. Saya tak akan nyatakan dulu siapa tetamunya, insya-Allah kita tunggu sampai di hujung ini. Terima kasih sekali lagi kerana mengikuti episod ini. Dan sekiranya ada sebarang komen ataupun sebarang cadangan tolong nyatakan di dalam komen itu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya kepada channel YouTube TV Ikram ini dan juga Akademi Dr. Har. Dan mohon doakan ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan ya, juga memberikan idea dan juga buah fikiran yang sangat perlu untuk membangunkan ummah ini. Sebab itu tanggungjawab kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk bersama dengan Follow Me Dr. Har. Dan mungkin bila dah episod yang dah ke dah ke 16 ini, nak masuk ke 17 itu kan, bolehlah decide sama boleh ke, kena ke, ataupun elok ke nak follow Dr. Har ni. So itulah ya, saya serahkan kepada para pelayar semua. InsyaAllah kita bertemu lagi ya. Segala yang baik itu ya, yang input yang sangat ya, mungkin yang memberikan nilai tambah itu memang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kelemahan kekurangan ya serta kesilapan itu memang menunjukkan ya ciri-ciri saya sebagai seorang manusia yang sangat lemah ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ya bantuan dan juga penambahbaikan. Di situ saja dulu ya. Alhamdulillah kita dapat menyimpulkan episod yang ke-16 ini. Bertemu nanti minggu depan di episod yang ke-17 Follow Me Dr. Har. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.